Okey, kita masih lagi bicarakan Ya, mengenai bajet untuk sukan bagi tahun 2023 dan bersama dengan kita ialah sang legenda Saudara Rizal Hashim, penganalisis sukan terkemuka tanah air. Assalamualaikum Rizal, lama bertahun kita tak bersama di pentas ini. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Akbar. Azlan, apa khabar? Alhamdulillah, Cik Rizal. Ya. Okey, baik Rizal, ini mengenai bajet yang baru diumumkan petang tadi. Nampaknya ada kenaikan ya 88 juta ringgit berbanding bajet 2022 yang berjumlah 224 juta keseluruhan namun meningkat kepada 332 juta ringgit untuk 2023. Jadi apa pandangan Rizal terlebih dahulu untuk pengumuman ini? Ya, seperti apa yang kalian sebut tadi, durian runtuh lah untuk keluarga sukan negara ya. Kita kan dalam proses pemulihan selepas penularan pandemik COVID-19. Jadi sekarang ni dah full, boleh dikatakan full swing ya. Dan ada habuan untuk setiap golongan masyarakat sebenarnya. Ada untuk atlet elit, ada untuk atlet paralimpik, ada untuk sukan untuk massa, ada juga untuk pesara-pesara atlet pesara ya. Kerana ada peruntukan untuk Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB 5 juta bermula tahun depan. Jadi ini saya rasa satu bajet yang menyeluruh. Tapi kalau bercakap pasal cukup atau tidak tu nanti kita bincang. Baik, bila cakap bab menyeluruh, termasuklah program pembangunan ekosistem sukan yang menyeluruh kalau kita saksikan meliputi antaranya pencarian bakat baru dan juga program latihan mendapat peruntukan paling tinggi iaitu sebanyak 154 juta ringgit. Jadi, Rizal, apakah yang boleh kita saksikan dengan peruntukan ini? Ya, walaupun perincian itu tidak dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, kita sedar bahawa peruntukan ini perlu disebabkan kontingen negara sedang bersiap ya untuk bukan saja untuk sukan Olimpik 2024 kerana sekarang persiapan tu tengah rancak ya menuju ke 2024, tetapi juga ada sukan SEA Kemboja dan juga sukan Asia di Hangzhou tahun depan. Jadi bagi saya peruntukan yang saya rasa memang wajar kerana kos untuk menampung program latihan prestasi tinggi dengan ada atlet-atlet yang berlatih di luar negara, saya rasa memang satu keputusan yang tepat. Okey, baik. Rizal, tahun lalu sebanyak 159 juta ringgit diperuntukkan untuk membina, naik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan di seluruh negara. Dan tahun ini bajet tetap diperuntukkan untuk program yang sama walaupun ada sikit penurunan, 145 juta ringgit. Jadi bagaimana Rizal melihat manfaatnya buat sukan mengenai bajet sebanyak 145 juta ringgit untuk pembangunan selenggara dan sebagainya ini? Ya, Akbar, kalau kita lihat sebenarnya infrastruktur atau kemudahan dan fasiliti sukan ini adalah penting bagi menggalakkan penyertaan sukan dalam kalangan rakyat. Kita lihat kalau tahun lepas mungkin kita sedar bahawa ada banyak gelanggang sukan, kemudahan fasiliti yang ada di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kalau tahun lepas mungkin yang ada peruntukan untuk setengah projek, misalnya camp bangunan-bangunan atau HQ ibu pejabat misalnya untuk setengah projek, kali ini akan diperuntukkan untuk beberapa projek lain. Jadi saya rasa kita perlu galakkan mentaliti pembudayaan penyelenggaraan kerana kita biasanya kita tidak mahu gelanggang-gelanggang yang besar atau gelanggang-gelanggang di peringkat rakyat atau di peringkat negeri itu bertukar jadi gajah putih kerana ia harus dimaksimumkan dan digunakan sepenuhnya. Sebab itu peruntukan untuk maintenance atau penyelenggaraan ini memang cukup penting. Kita tidak mahu kita jadi atlet bertaraf dunia tapi kemudahannya bertaraf kelas ketiga. Baik, Rizal, bila bajet berkaitan dengan sukan ini tak terkecuali membabitkan sukan yang terus mendapat sambutan terutamanya di tingkat remaja iaitu e-sport ataupun e-sukan yang terus mendapat perhatian, manakala sukan pemotoran drag juga yang mendapat tempias kali ini dengan keseluruhan peruntukan 20 juta. Jadi realistik dan apa pandangan Rizal? Ya, realistik kerana kita sedar bahawa Kementerian Belia dan Sukan ni audiensnya sudah tentu pemegang taruh yang paling besar adalah anak-anak muda.
Yep. Anak muda sekarang berminat dengan sport, sukan selain daripada sukan-sukan prestasi tinggi, dan juga dengan perlumbaan drag. Ini adalah lanjutan daripada kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ogos lalu di Terengganu, kerana beliau menjanjikan akan memasukkan bajet untuk pembinaan litar dalam bajet 2023. Jadi janji ini sudah pun dikotakan, dan kita lihat ini adalah satu ruang atau outlet kepada anak-anak muda untuk ada ruang berlumba dengan cara yang halal. Yep. Jadi ini satu kerana bibit-bibit untuk mereka aktif dalam sukan pemotoran itu akan ditanam di sini. Jadi saya rasa satu pelaburan yang wajar dalam e-sport dan juga dalam drag. Okey, baik Rizal. Akhirnya kita mulakan laporan ini tadi dengan ayatnya durian runtuh, bajet durian runtuh. Jadi pada pandangan Rizal, apakah 332 juta ringgit itu mencukupi untuk tahun 2023 Sukan Negara? Saya rasa antara jumlah yang tertinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Saya rasa kalau cakap pasal sukan prestasi tinggi, tidak akan cukup sebenarnya. Okey. Tetapi satu perkembangan yang menarik yang menunjukkan bahawa Kerajaan Persekutuan menunjukkan minat yang tinggi untuk membangunkan sukan di semua peringkat sebenarnya. Saya rasa satu pelaburan yang wajar. Okey, baik. Terima kasih Rizal. Saya nak sangat anda ke studio suatu hari nanti. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Alhamdulillah.